Assalamualaikum, hai. Apa khabar semua? Tes, tes, tes. Percubaan 1, 2, 3. Sekejap ya. Okey. Sekarang pukul 8. Okey, sekejap beri masa untuk saya cuba setting video dan audio terlebih dahulu. Tes, tes. Sekejap Bir Zamir. Hai, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya ke? Kalau boleh dengar suara saya, suara clear, video clear, boleh bagi tahu saya? Okey. Sekejap ya. Suara saya, suara clear, video clear, boleh bagi tahu saya? Alhamdulillah, clear. Alright, okey. Apa khabar Tuan Bir Zamir? Balik kampung ke kat rumah? Sure ramai yang balik kampung kan minggu ni? Okey, sekejap ya. Kita tunggu 1 atau 2 minit untuk saya setting nota. Kejap. Okey. So, ini adalah pertama kali saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang menonton sesi live tips buku live episod 1 yang saya cuba usahakan ni. Terima kasih kalau anda menonton secara live ataupun secara recording, yang mana-mana satu, tak ada masalah. Okey. So, lama juga saya tak buat live. Last saya buat Facebook live lebih kurang bulan 2. Sekarang bulan 6, hampir 4 bulan. So, kekok juga. Takut-takut tak pandai cakap Melayu. Okey. Tuan Bir Zamir dah sampai Terengganu, alhamdulillah. Ini adalah sesi pertama saya buat live sejak daripada PKP, dan seperti yang kita tahu dan seperti yang kita rasa, PKP sangat-sangat, ataupun COVID-19 sangat-sangat mengubah kehidupan kita kan. Sesuatu yang kita tak jangka ataupun di luar jangkaan kita. Okay, tapi tak apa. So hari ini saya insyaAllah akan cuba ambil masa lebih dan kurang setengah jam. Saya tak bercadang untuk lebih daripada setengah jam. So topik live saya pada hari ini adalah 3 cara untuk berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka. So antara sebab saya buat tajuk ni, ini adalah tajuk yang ringkas. Sebagai permulaan kepada episod yang pertama ni, InsyaAllah untuk tips buku live ni saya akan buat setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Bermaksud hari ni dan juga esok InsyaAllah ada juga. Dan saya masih lagi cuba untuk setting time. Mungkin saya buat pukul 8 setiap hari, maksudnya Sabtu dan Ahad, ataupun saya akan cuba setting 8.30 atau pukul 9. Kita tengok kepada kesesuaian masa. Dan untuk sesi tips buku live ini
Saya akan cuba kongsikan tips buku dan juga bacaan ataupun rangkuman aktiviti mingguan saya. Dan kalau ada isu, feedback ataupun persoalan daripada pelanggan yang membeli buku ataupun yang bertanya dekat Facebook, Instagram ataupun Twitter, InsyaAllah saya akan cuba jawab suatu sesi live di antara hari Sabtu dan juga hari Ahad ni. So, kalau anda masih lagi belum mengenali Buya Hamka, InsyaAllah topik ini sesuai untuk anda. Tajuk dia adalah 3 cara untuk berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka. Dan kalau anda belum pernah membaca buku Buya Hamka ataupun tak kenal Buya Hamka tapi nak berkenalan dengan Buya Hamka, saya ada tulis biodata ringkas Buya Hamka di blog saya. So boleh tengok di blog saya di abuhamka.com. So seperti ini, stiker ini abuhamka.com. So boleh tengok di blog saya ataupun boleh follow dekat Facebook page saya. Just type je abuhamka.com seperti ini, abuhamka.com DOTCOM di Facebook, Instagram, insyaAllah anda akan jumpa saya. Dan kalau anda berminat nak dapatkan buku-buku Buya Hamka, boleh juga PM, DM atau tengok di PM, DM saya dan tengok di blog saya. Tak ada masalah. So itu sebagai pengenalan. Jom saya terus kongsikan 3 tips ataupun 3 cara macam mana untuk anda berkenalan dengan karya Buya Hamka. Buya Hamka, saya kongsikan sedikit, sepanjang hidup beliau dah menulis lebih daripada 100 buah buku dan kebanyakan karya beliau adalah mengenai agama, falsafah, politik, sejarah dan novel. So daripada 100 lebih buah buku tu, macam mana kalau kita pembaca baru nak berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka, nak start daripada mana, nak baca daripada mana, nak beli yang mana satu? So insyaAllah itu yang saya cuba terangkan. Dan saya nak kongsikan 3 tips. Tips yang pertama adalah kalau anda nak baca buku Buya Hamka, mulakan dengan memilih niche ataupun genre buku yang anda minat. Buya Hamka punya penulisan luas. Walaupun beliau adalah seorang ulama, seorang ahli agama, seorang ahli politik, beliau juga ada menulis novel dan sebagainya. Sangat luas dia punya niche ataupun genre buku. So, kalau anda suka membaca novel, boleh mulakan dengan membaca novel-novel Buya Hamka, novel-novel tulisan Buya Hamka. Sangat bagus juga. Dan kalau anda suka membaca buku-buku agama, boleh start dengan buku-buku agama. Kalau anda suka baca buku falsafah, boleh mulakan dengan buku falsafah. Pilih niche ataupun genre buku kegemaran anda terlebih dahulu. Itu adalah tips yang pertama. Sebagai contoh, saya tunjukkan contoh kepada anda. Contohnya ini, kalau anda minat novel, buku Terusir, tajuk dia Terusir, dan juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. So, 2 novel ini, kalau anda minat baca novel, kalau anda nak berkenalan dengan karya Buya Hamka, 2 buku ini boleh start dulu. So, satu kelemahan saya tak pandai baca novel. Tapi daripada review orang ramai, termasuk daripada isteri saya sendiri, kalau baca, insyaAllah menangis. Itu maksud dia. So, kalau anda minat novel, boleh mulakan dengan novel. Dan kalau anda minat baca buku falsafah, sangat banyak buku falsafah hidup, falsafah ketuhanan dan juga sebagainya. Buku sejarah, Buya Hamka ada buku sejarah. So, terpulang. Hai Tuan Ikram Wazir, terima kasih kerana menonton. So, pertama sekali pilih genre ataupun niche yang anda minat. Wan Siti Balkis Bari, hai. Okay, so itu yang pertama. Ringkas saja kan. Pilih genre yang anda minat. Dan yang kedua, baru 9 minit rupanya. Saya tak bercadang untuk nak bersembang panjang pun hari ni.
Okey, tips yang kedua, bila anda dah pilih genre ataupun niche buku yang anda minat, tips yang kedua, kalau anda hendak membaca buku ataupun karya Buya Hamka, pilih, bagi saya baca tak ada banyak sangat kot buku Buya Hamka. Mungkin sikit je, mungkin lebih sikit daripada 10, mungkin lebih sikit je kot, lebih dan kurang begitu. Hai Tuan Haslamizan Maliki, terima kasih kerana menonton. So tips kedua, kalau anda nak baca buku-buku Buya Hamka, mulakan dengan buku yang nipis. Yep, sebab Buya Hamka tulisan dia banyak. Ada buku yang nipis, ada buku yang tebal, ada buku basic untuk semua orang baca, ada buku yang spesifik untuk golongan tertentu saja. Bukanlah golongan tertentu sangat pun. Maksudnya untuk orang yang rasa sesuai boleh baca. Contohnya, kalau anda nak berkenalan dengan buku Buya Hamka, saya sangat suka dan saya rasa dah banyak kali saya kongsikan dekat Facebook ke Instagram ke. Saya suka kalau anda bermula dengan membaca buku Pribadi Hebat ni. Dan juga combo dia ataupun pasangan dia yang bagus adalah dari Lembah Cita-Cita. So, selain novel yang macam saya terangkan tadi, novel Terusir dan juga Tenggelamnya Kapal Van de Wyck, ni penting tak kalau anda suka baca novel. Kalau anda tak minat baca novel ataupun kurang sesuai baca novel seperti saya, anda boleh mulakan dengan buku Pribadi Hebat dan juga Dari Lembah Cita-Cita. Boleh terus dua. Sebab buku ni, kedua-dua buku ni sangat berkaitan. Kenapa saya suruh anda mulakan dengan buku ni? Ada dua sebab. First, sebab dia nipis. So, bila baca, cepat je habis. Dari Lembah Cita-Cita ni lagi yang nipis, lebih kurang 100 muka surat saja. Dan yang keduanya, apa yang best mengenai buku ni, kedua-dua buku ni, daripada buku ini, anda boleh kenal ataupun boleh faham cara pemikiran dan juga perjuangan Buya Hamka. So itu lebih penting sebenarnya. Daripada nipis ke tebal, kita nak tahu apakah pemikiran ataupun perjuangan penulis tu. So untuk berkenalan dengan karya Buya Hamka sebagai pembaca awal, dua buku ini bagus untuk anda. So macam mana nak dapatkan buku ni? Anda boleh PM ataupun DM saya ataupun tengok dekat blog saya. InsyaAllah saya boleh bantu anda. Tapi boleh start dengan dua buku ni. So itu secara ringkasnya. Sebab ada orang, dia punya bacaan dia hebat, dia strong, dia boleh baca buku berat-berat dan juga sebagainya. Buya Hamka ada juga buku-buku yang lain. Contohnya, kalau saya tak recommend lah, bukanlah tak recommend baca buku Hamka, saya recommend baca buku-buku Buya Hamka. Tapi kan janggal kalau tiba-tiba orang tu baru nak berkenalan dengan karya Buya Hamka, tiba-tiba saya suruh dia baca sejarah umat Islam ni setebal 1000 muka surat. So macam kurang sesuai juga. Ataupun mungkin saya bagi ataupun mungkin idea yang lebih ringan, buku-buku falsafah. Still tebal dan takut, bukan tak boleh hadam pun. Saya rasa semua orang bijak untuk menghadam isi buku, cuma takut makan masa yang lama. Bayangkan kita baru nak berkenalan dengan cara penulisan, pemikiran dan juga perjuangan Buya Hamka, kita baca buku yang ambil masa yang lama. Seminggu atau sebulan baru habis satu buku. So nanti momentum bacaan tu akan, tahu ke momentum bacaan? Dia macam bila kita tak habis-habis baca buku, dia macam makin malas baca. Sebenarnya anda faham kot. So kalau baca dua buah buku ni, cepat je habis. Baca satu habis, kedua dah habis, and then kita semangat nak baca buku-buku yang seterusnya. So itu pun benda yang penting juga, menjaga momentum pembacaan kita. Tuan Berzamir, sama juga, saya tak minat baca novel, tapi baca novel tu saham tak. Betul. Pertama kali baca novel, biasa baca falsafah, motivasi dan karya itu. Saya novel boleh juga, tapi saya cepat mengantuk kalau baca novel. Tapi saya cuba juga baca. Tuan Ahmad Syafiq Muhammad Kamal, terima kasih kerana menonton. So saya boleh kongsikan dua tips cara nak baca buku Hamka, dan nanti boleh tengok balik daripada awal macam mana. So saya ulang balik, tips yang pertama, mulakan dengan niche yang anda suka.
apa sahaja niche, insyaAllah Buya Hamka ada genre ataupun niche yang sesuai dengan anda. Dan yang kedua, pilih buku yang nipis. Takkan tiba-tiba awal-awal nak terus bagi tafsir Al-Azhar yang 30 juzuk tu kan, kurang sesuai. Boleh juga kalau student atau buat kajian tafsir ke apa, mungkin boleh terus bermula dengan tafsir Al-Azhar. Tapi selain itu, dua buku ni bagus. Dan saya rasa InsyaAllah saya tak setting lagi, tapi rasanya esok saya akan kongsikan dengan anda, saya akan kongsikan dengan anda kenapa saya recommend untuk orang ramai yang baru nak mengenali buku Buya Hamka bermula dengan dua buah buku ni. So mungkin sebagai topik untuk esok, sama juga insyaAllah saya akan buat pada pukul 8 pagi. Kita akan just discuss ataupun buat review ringkas mengenai dua buah buku ini. Sebenarnya saya rasa saya dah buat review dah pun dekat blog saya, boleh juga baca di blog saya, tapi esok just untuk borak-borak, insyaAllah saya akan cuba kongsikan mengenai dua buku ini, ringkas je. Dan itu tips yang pertama dan juga kedua. Tips yang ketiga, kalau anda sebagai pembaca baru nak berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka, tips yang ketiga, konsisten membaca. Saya terlupa, nasib baik saya ada buat nota. Okey, tips yang ketiga adalah tak kira apa pun buku yang kita baca, yang penting kita kena konsisten membaca. Kan? Satu, awal-awal tadi tips yang kedua tu saya galakkan untuk anda bermula dengan buku yang nipis, yang cepat habis, dan kita jaga momentum membaca kita. Sebab ada orang, dia mempunyai banyak masa dan membaca tu hobi dia, ketagihan dia. So kalau buku tebal pun, dia mungkin boleh habis cepat. Dan ada orang dia membaca buku sangat laju, speed reading, dan dia walaupun buku tu 100 muka surat ke 1000 muka surat ke, dia boleh habiskan dalam masa yang cepat. Tapi ada orang dia minat juga membaca, cuma komitmen kerja ataupun komitmen dengan keluarga hard kan, maksudnya sibuk. So mungkin buku yang 100 muka surat ni pun sebulan baru nak habis. Tapi tak ada masalah, sebab yang penting konsisten membaca. Jangan bandingkan pembacaan kita dengan orang lain. Kita adjust masa kita sendiri, membaca, terus membaca dan juga terus membaca. Jangan putus asa. Saya pun banyak kali juga putus asa sebenarnya. So nasihatkan orang, bukan putus asa membaca, sibuk dengan kerja kan. Saya rasa anda pun faham. Sebab benda yang sama selalu saya kongsikan juga dekat Facebook dan juga Instagram, Twitter, dan saya kongsikan dekat blog saya juga rasanya. Anyway, anda boleh cuba baca review-review buku Hamka di blog saya ni. Saya suka kongsikan sebab itu umpama nasihat untuk diri saya sendiri. Berapa banyak buku yang kita baca sebenarnya tak penting. Berapa cepat ke kita baca tak penting pun. Yang penting adalah berapa banyak ilmu yang kita ambil daripada hasil bacaan kita, dan berapa banyak pula yang kita buat tindakan. Kemudian berapa banyak pula manfaat daripada bacaan tu yang kita kongsikan dengan orang ramai. Boleh faham ke? Apa yang saya cuba sampaikan adalah key point dia, first kali kita membaca, kemudian kita bertindak, kemudian kita kongsi kita punya manfaat bacaan tu. So itu adalah lebih baik. Tak guna juga ataupun kurang berguna, bukan tak guna langsung, kurang berguna ataupun kurang bermanfaat kalau setahun kalau kita baca 50 buku ataupun 100 buku setahun sekali pun, tapi kalau kita kalau buku itu tak merubah diri kita ataupun kita tak kongsikan manfaat membaca tu dengan orang ramai, kan membazir kan lebih dan kurang macam tu. So cuba baca sedikit demi sedikit, kongsi dengan orang ramai. Sekarang senang, kita media sosial kan ada, kita terus boleh kongsikan dengan orang ramai. Hai Tuan Izzat Rusiadi, terima kasih kerana menonton. So itu adalah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda.
bagaimana untuk berkenalan dengan karya Buya Hamka. Pertama sekali, pilih niche anda suka. Novel, buku agama, buku falsafah. Pilih niche yang anda suka. InsyaAllah Buya Hamka ada kategori ataupun niche yang anda minat tu. Ada buku-buku tu. Dan juga mulakan dengan bahan bacaan yang ringan. Bahan bacaan yang nipis. Supaya buku tu cepat habis dan kita boleh cepat bertukar buku baru dan meningkatkan momentum kita membaca. Dan saya sangat recommend, seperti saya cakap tadi, 2 buah buku ini. InsyaAllah esok kita borak pasal buku ni. Dan yang ketiga, jangan putus asa membaca. So, itu adalah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda. Detail dia anda boleh baca di blog saya, abuhamka.com. Dan kalau senarai buku pun ada di sana. So, itu just serba sedikit apa yang saya cuba nak kongsikan pagi ni. Ini dah berapa lama saya buat live sebenarnya? 20 minit. So 20 minit. Lama juga, setengah jam ni. Esok kongsi lagi benda yang sama. Sekejap So, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan, saya pun tak pandai nak jawab soalan pun. Kalau ada persoalan mengenai karya-karya Buya Hamka, anda boleh bertanya pada saya di Facebook ataupun Instagram, boleh PM ataupun DM saya. Di Twitter juga boleh. Dan boleh baca review-review di blog saya. Selain daripada itu, saya tak rasa ada lagi benda yang saya nak kongsikan. Kita tengok esok. Mungkin esok lebih panjang sikit. Sebab untuk nak buat review 2 buah buku, mungkin saya perlukan masa yang lebih lama sedikit. InsyaAllah kita tengok macam mana. Okey, ini adalah sesi pertama untuk live, tips buku live yang saya cuba buat. InsyaAllah esok saya akan buat untuk yang kedua pada hari Ahad. Dan doakan saya semoga boleh konsisten. Kita cuba buat setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Mungkin tak lama, lebih kurang setengah jam, 40 minit macam tu saja. Sebelum kita memulakan hujung minggu kita. InsyaAllah itu saja. So, terima kasih kepada anda yang menonton, sama ada menonton live ataupun share recording. Kita berjumpa esok. Dan kalau anda rasa ada manfaat ataupun bermanfaat perkongsian ni, boleh sharekan dengan orang ramai. Dan itu saja rasanya. Selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa bersama keluarga. Kepada yang balik kampung, selamat balik kampung. Berhati-hati di jalan raya. So, okay, teruskan baca. InsyaAllah kita jumpa esok. Terima kasih. 8.22. Jadilah sebagai permulaan 22 minit. Assalamualaikum. Macam nak finish? Okay, jumpa.